So hari ini adalah ubat, kita cerita pasal ubat demam. Ubat demam yang dalam dia tu ada paracetamol lah. So mic kat mana, bawah ke? Dia kat bawah. So now bila kita ada farmasi, di kedai farmasi, kebanyakan orang datang nak minta ubat demam. Encik Min ada orang hai. Hai kan? Hai. Hai, okey Saya tak dah. boleh baca sebab belah sana ni kamera belah sini. Melainkan okey. kita buat kamera tu depan front kamera. okey, So ini rear kamera, so nanti Alia dapat apa semua tu just bagi tahu je lah. Boleh. Okey, so ubat demam sangat popular lah di farmasi. Memanglah ubat demam tu boleh didapati di mana-mana kedai. Di 7-Eleven ada, di kedai buncit ada. Tapi kenapa farmasi menjadi pilihan untuk pelanggan mendapatkan ubat demam? Alright. So yang pertamanya adalah dari segi jaminan lah, jaminan ubat-ubatan tersebut kita beli direct lah daripada pembekal, dan sekiranya berlaku apa-apa risiko ataupun defect atau problem tentang ubat tu, kita boleh ada jaminan, ya. So lagi satu, ubat demam ni paling pentingnya kita kena tahu untuk siapa. Sebab ubat demam untuk budak berbeza dengan ubat demam untuk dewasa, sebab dos dia berbeza. Badan dia besar, yang tu badan kecil, yang ni tak boleh telan, yang ni tak boleh minum, kan? So dia berbeza-beza. Sebab tu kita akan bersoal jawab dahulu. Untuk siapa, berat dia berapa. Jadi bukan kita nak menyusahkan pelanggan, tetapi kita nak memudahkan dia. Kalau tak, bila dia balik rumah kan, contoh dia beli ubat demam, dia balik rumah tiba-tiba salah beli. Sebab apa? Dia sebenarnya nak beli untuk anak dia, dan anak dia perlukan yang minum katakan, tapi dia dah beli yang biji untuk telan. So dah berlaku kesilapan atau perbezaan pembelian barang. Tak pasal-pasal kita terpaksa tukar semula. Jadi menyusahkanlah. Lagi apa lagi? Okey. Kita tengok lagi Okey, sikit. Encik Amin. Sebagaimana yang kita tahu, kalau macam contoh ada customer yang datang nak PCM lah, nak PCM. Jadi kadang-kadang orang pun ada yang tak tahu PCM tu apa. So PCM ni apa sebenarnya? Ubat demam ke ubat apa? PCM ni singkatan kepada paracetamol. Okey. Paracetamol. Yang popularnya adalah Panadol lah. Jadi kalau katakan orang tu minta Panadol, bila di farmasi kita ada memang ada jenama Panadol. Kita juga ada jenama lain, sebagai contoh Ufamol. Jom kita tengok apa yang ada di farmasi Mami. So kat sini. Okey. So dalam ni semuanya ada paracetamol dalam dia. Cuba tengok. Yang ni Excel paracetamol. Yang ini Panadol mengandungi paracetamol juga. Ini Paracap, Ufamol. Yang ini Parmol. Ini Kids PCM. Ni Presa Orange, ni Presa Strawberry. Alright, ni Avazol. So Avazol paracetamol juga kan? Yes, paracetamol. So semua ini adalah ubat yang sama sahaja indikasi dia, iaitu paracetamol untuk melegakan demam dan juga tahan sakit. Sakit biasa-biasa, paracetamol bolehlah. Alright, ataupun sakit kepala. Tapi budak susahlah sikit sakit kepala kan. Mana ada ubat budak sakit kepala. So biasanya demam atau sakit gigi lah yang popular. Alright, now kenapa ada banyak perbezaan jenama? Sebab kita tengok kepada pembekal kita. So pembekal kita tu ada tak servis ataupun datang berjumpa kita untuk dapat untuk kita beli barangan dia. So sekiranya ada, dan okey, sebagai contoh sebagai contoh Excel paracetamol. So pengeluar dia adalah tengok kat sini, Kotra Pharma. So Kotra Pharma bila dia datang buat servis di tempat kita, dan dia promote barangan dia, dan kita boleh belilah. Sebab tu bila katakan orang tu duduk di KL katakan, dan dia di KL, rep ataupun wakil jualan syarikat tersebut itu tidak datang ke Pekan Pahang ataupun di Kelantan, di mana-mana farmasi Mami. Jadi kita tak dapat nak bekalkan lah. Itu. Lagi satu faktor yang kita consider juga adalah Ni Encik Amin. Hai, Cik Rosham. Cik Rosham. Hai. Okey. Faktor lain adalah dia ada minimum pembelian, sebagai contoh contoh Paracap. Kita tak boleh beli daripada pembekal 6 pack sahaja. Kita kena beli satu carton. Satu carton mungkin mengandungi 36 atau 72 botol. Jadi kalaulah katakan tak ada demand di kawasan tu untuk rasa paracetamol yang dikehendaki oleh pelanggan kita, jadi kita tak boleh nak beli, nanti tak laku. Bila tak laku, dia expired. Kita tengok kat sini contoh Ufamol. Kita ada tarikh tamat tempoh. Nampak ni.
Okey. 2022. So lepas 2022 bulan 1 dah tamat tempoh. Bila tamat tempoh, ubat-ubatan kebanyakannya kita tak boleh return kepada vendor ataupun supplier. Jadi kita terpaksa buang macam tu saja. So pembaziran lah, rugilah syarikat kita. So kita tak boleh beli semua brand. Alright. So itu soalan yang kenapa dah jawapan kepada. Okey. Kita tengok lagi apa lagi. Soalan lain. Okey, tadi Encik Amin dah jawab kenapa ada macam-macam kan, ikut brand, ikut tier apa semua. Jadi Encik Amin, kenapa tak beli semua jenama Encik Amin? Itulah. Bila tadi kan saya cakap tadi kan, kalau kita beli semua jenama, katakanlah dia ada minimum order lah, satu karton. Encik Amin, Encik Syahrul Akram. Encik Syahrul Akram. Hai. Hai Akram. Okey. Okey, sekarang kalau kita kata kita beli semua brand, dia macam ni, pembekalnya ada macam-macam pembekal. Pembekal sama-sama pembekal tu dia bersaing lah. So dia akan ada perbezaan harga, perbezaan rasa, perbezaan minima kuantiti yang perlu kita beli. Ataupun peruncit kena belilah supaya boleh dijual kepada end user ataupun pelanggan terakhir. Now kat situ kita tentukanlah, kalau katakan terlalu banyak untuk beli dan selalu macam-macam brand, pelanggan kita pun akan pening nanti, tak tahu. So biasa saya akan sediakan perisa orange, perisa strawberry, raspberry, apa lagi ada? Orange, raspberry, tutti frutti, apa semua tu. So setiap flavor tu ada satu jenis. At least pelanggan kita ada pilihan untuk memilih nak rasa apa. Encik Firdaus Samsul is watching. Hai. Okay. So next soalannya adalah next ialah tadi Encik Amin dah jawab dah, tapi ada juga customer yang macam dia tak puas hati. Kenapa saya beli kat sini lain apa semua? Kenapa lain-lain? Lain harga kan? Betul. Di dalam farmasi, ubat-ubatan ataupun samalah peruncit di luar sana pun pasar raya, harga berbeza-beza kan. Kita pergi kedai ni ditetapkan harga barangan yang sama, katakan barangan yang sama, harga berbeza-beza sebab bergantung kepada banyak faktor. Antara faktor utama adalah berapa harga kos yang peruncit itu dapat. So satu, yang kedua, berapa keuntungan yang peruncit tu nak dapatkan. Kan, kalau katakan dia nak untung banyak, margin dia besar, dan dia letak harga yang tinggi. Tapi dia kena tengok pada kos berapa. Kos ni pula ditentukan oleh berapa banyak yang kita beli daripada pembekal. Kalau kita beli banyak, bulk payment, bulk purchase, semestinya kita dapat lagi murah. Ini praktikal di semua retail lah kebanyakannya. So jarang barangan yang dijual dengan harga net price ataupun harga yang sama sahaja. So itu perbezaan dia. Kenapa harga berbeza-beza? Dan kita tengok juga market harga di tempat kawasan tu. Kalau kita dah biasa makan nasi, katakan nasi goreng, kita biasa beli RM5. So kita kena jual dalam lingkungan itu, RM4.5, RM4, RM5, RM5.5, RM6. Kita tak boleh jual dengan harga nasi goreng yang sama, kita jual dengan RM15 atau RM10. Kecuali tempat yang kita pergi tu grand. So berbaloi lah untuk kita bayar dengan harga yang tinggi. Dia menyediakan keselesaan, parking ada, tempat duduk yang selesa, aircon, dan harga dia boleh premium sikit. So itu sebab harga berbeza-beza. Okey, kiranya Encik Amin dah jawab dah kenapa harga berbeza kan. Okey, jadi Encik Amin, sebagai Encik Amin sendiri sebagai penjual kan, macam mana Encik Amin nak katakan sesuatu brand itu menjadi pilihan? Adakah Encik Amin bergantung pada customer sahaja? Tidak. Macam mana? Cuba ceritakan. Pemilihan macam mana kita nak ambil barang tu, kita akan tengok kepada faktor. Kalau lah sirap, kita lebih kepada rasa. Rasa yang sedap, pelanggan kita pun suka, kita pun suka juga, dan kita boleh jual dengan confident. Tapi kalau rasa dia pahit, tak sedap kan, rasa dia memang out lah, so kita pun tak banyak nak jual. Kita boleh jual untuk 10 botol macam tu, tapi repeat order tak ada punya. So repeat order kita kena consider juga. Sebab itu biasanya macam contohnya saya tunjukkan. Okey, yang ini selalunya menjadi pilihan ramai orang. Sebab dia rasa dia manis, sedap apa semua. Walaupun harga dia dah banyak sangat
perbezaan harga. Tapi kena ingat yang ini ada shrink. Yang ini ada shrink 90 ml. Dia ada packing 100 ml. Yang itu tak ada shrink. Yang tu murah sikit lah. So macam saya katalah, kenapa harga berbeza-beza mengikut farmasi tu beli banyak ke sikit. Harga dia sangat-sangat berubah. Kos dia boleh jadi perbezaan sehingga 50%. Kalau kita tak pandai beli dengan kuantiti yang banyak. So rasalah yang paling utama kalau sirap. Kalau tablet ni pula kita lebih kepada kualiti lah. Production dia macam mana, kilang dia di mana, popular ke tidak, populariti produk itu. Sebab senang sikit lah kalau kita jual benda-benda yang popular. Benda yang tak popular ni macam contohnya kita kata handphone lah, handphone Samsung, tiba-tiba handphone nama yang tak pernah dikenali. So orang akan lebih beli jenama yang dikenali. Alright, so saya rasa itu saja hari ni. So topik hari ni adalah paracetamol lah, ubat demam, ubat tahan sakit di farmasi. So farmasi Mamin di Pramu di Ketapang, Pekan juga Pahang, di Cini, di Gambang, Kuantan, mana lagi lupa dah. Okey, Indrapura dengan Jerantuk. Indrapura dan Jerantuk. Cini satu lagi. Cini, Indrapura dan Jerantuk pun akan menyusun. Alright, di Klinik Mamin Kuantan pun ada juga. So itu saja, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih atas masa yang diberikan. Bye bye. Okey, Farmasi Marmin terbaik. Siap tu nak maki. Okey, bye. Jumpa lagi. Bye. Bye bye. Okey.